Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang bersama saya, Janet Bennett. Tumpuan berita, Sarawak kini menerjui negeri-negeri lain dalam melaksanakan inisiatif kemampanan alam sekitar. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koi Hian, ini adalah selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 yang mana satu daripada tiga tonggak utamanya adalah kelestarian alam sekitar. Katanya sumber alam semula jadi dan kawasan hutan Sarawak adalah salah satu daripada singki karbon utama dan kawasan panas biodiversiti Malaysia. Tambah beliau lagi, Sarawak juga komited untuk memelihara 6 juta hektar tanah sebagai hutan kekal dan 1 juta hektar sebagai kawasan terlindung sepenuhnya TPA seperti yang dijanjikan oleh Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari tu Datuk Abang Openg. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan pameran seni Kemsen The Pre-Propose sambil melawat ke pameran produk seni yang direka oleh artis-artis tempatan di Kemsen Building pada Rabu. Dalam pada itu, Datuk Seri Profesor Dr. Sim yang juga Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan memuji inisiatif Kemsen dalam mewujudkan kesedaran tentang kelestarian alam sekitar dengan menganjurkan pameran berkenaan. Ujar beliau, seni adalah medium yang berkesan untuk kesaling hubungan yang melangkaui bahasa dan budaya. Katanya pameran itu juga menyediakan medium interaktif untuk mendidik orang awam. Berita seterusnya, Sarawak Agrofest 2022 dijangka akan bantu memacu tindakan terhadap keselamatan dan daya tahan makanan Sarawak. Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Steven Rudi Utoh berkata, Sarawak Agrofest akan memberi penekanan khusus kepada perdagangan pertanian dengan menyediakan tempat kepada usahawan pertanian menjalin rangkaian, berdagang dan mengetengahkan barangan serta pengetahuan mereka. Katanya Sarawak mahu mengeksport makanan bersih menjelang 2030 dan maklumat ini akan dicapai melalui pengkomersialan menggunakan pertanian kontemporari dan pakatan antarabangsa. Sarawak Agrofest will be a splendid platform to bring together all the stakeholders in the industry, the farmers, the fishermen, the agropreneurs, industry players, the community to connect, collaborate, innovate, and communicate new ideas, products and knowledge of food, on food security, and for the benefit of moving the industry forward. So visitors will also have the chance to attend the business matching session, exhibition areas, food pavilions, seminars, and workshop for a 3-day event. And they can take part in our hackathons, job opportunities fair, and join the Nyamai Gastronomy Conference, and also Nyamai Gala Dinner, among others. Beliau berkata demikian dalam sidang media Agrofest 2022 bertempat di bangunan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak pada Selasa. Acara tahunan ini akan berlangsung selama 3 hari dan dianggarkan sebanyak 14 negara akan mengambil bahagian dalam pelbagai kapasiti sama ada sebagai pempamer, pelabur, berpotensi, pembentang bengkel dan pelawat. Tambahnya, Datuk Seri Dr. Steven Rudi, anugerah khas juga akan diperkenalkan untuk pemain industri yang paling aktif. Beliau berkata lebih 3 juta ringgit jumlah jualan dijangka dijana dari penganjuran Sarawak Agrofest kali ini. Kira-kira 250 gerai jualan dan pameran akan ditawarkan dan ia dijangka menarik seramai 50,000 pengunjung dari seluruh Sarawak termasuk Sabah, Semenanjung Malaysia dan 14 negara yang lain. Perkembangan di Belaga, satu jawatan kuasa khas telah ditubuhkan bagi menyelesaikan masalah kayu kayan yang terapung di permukaan sungai sehingga mendatangkan masalah kepada penduduk yang tinggal di sekitar kawasan Empangan Bakun. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin, jawatan kuasa khas yang dipengerusikan oleh Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Wang Tengah Liasan itu turut disertai pelbagai agensi antaranya Kementerian Pengangkutan, Sarawak Energy Berhad SCB, Lembaga Sungai-Sungai Sarawak LSS dan Jabatan Tanah dan Survey dalam usaha mencari jalan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, katanya terdapat syarikat daripada Jepun berminat untuk mengambil semua kayu-kayu itu untuk dijadikan satu produk. Baik, ya kerajaan Sarawak memang mengambil perhatian berat. Kita telah tubuhkan satu jawatan kuasa khas yang dipengerusikan oleh Timbalan Premier kita yang berhormat Datuk Amar Wang Tengah. Ya, satu jawatan kuasa khas yang ditubuhkan di mana semua agensi berkenaan, misalnya Sarawak Energy, lembaga sungai dan kementerian saya dan lain agensi lain dan sebagainya, semua kita sudah sekarang bergabung bersama untuk berusaha untuk mencari jalan mengatasi
masalah ini supaya kita boleh bersihkan sungai. Saya juga ada bincang dengan YB Legal, ya. YB Legal baru ini dia kata ada sebuah syarikat Jepun yang berminat nak ambil semua kayu ini, dia boleh jadi satu produk. Yang itu dia berkata baik. Kalau ada itulah jadi satu caranya kita boleh mengatasi masalah. Beliau berucap demikian semasa program komuniti gotong royong membesar alur navigasi sungai di Umar Batok Bagi, Long Kebuhur, Belaga pada Selasa. Sementara itu, beliau berkata kementeriannya akan mempergiatkan usaha untuk mempromosikan penggunaan sungai sebagai medium pengangkutan. Bagaimana kita melancarkan pengangkutan bot? Bolehkah kita ada bot seperti bas perhentian di dalam bandar? Kita ada bot pergi kampung berhenti bawa orang turun naik setiap hari sekali, sehari sekali ke berapa. Kita akan bincanglah ini terpulang kepada YB lah dengan para penduduk di sini. Kalau dapat mungkin kita boleh lancarkan ini bukan ini pengangkutan bot sungai, bukan itu macam bas sungai, kita bot sungai. Sebagai penyelesaian jangka pendek, beliau berkata kementeriannya akan menyalurkan dana berjumlah RM20,000 untuk melaksanakan kerja-kerja pembersihan sungai secara gotong royong. Paparan seterusnya di Miri, pengiktirafan Taman Negara Niah sebagai tapak warisan dunia UNESCO akan menjadikan taman negara itu tumpuan baru kepada pelancong antarabangsa. Di Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Ching Yu berkata, melalui pemeliharaan yang serius, warisan ini dapat dikongsikan kepada generasi akan datang dan seluruh dunia. Sarawak is blessed with numerous tourist attractions and can provide a broad variety of experiences in culture, arts, nature, foods and festival. Bracket CANFF, culture, adventure, nature, food and festival. It is only through serious conservation and protection that we will be able to preserve our heritage for future generations to enjoy and share with the rest of the world. Beliau berkata demikian dalam majlis makan malam persidangan antarabangsa mengenai Taman Negara Niah untuk pencalonan tapak warisan dunia di Miri pada Isnin. Dalam pada itu, beliau percaya bahawa persidangan itu adalah platform terbaik untuk berkongsi pengetahuan, merumus idea, mewujudkan kesedaran dan akhirnya mencapai penetapan tapak warisan dunia UNESCO untuk Taman Negara Niah. I am indeed pleased with the conference scope and I believe that it will help in safeguarding, preservation and conservation of Niah National Park property, the integrity and authenticity of the site, product marketing and the creative industry, as well as development, management, promotion, facilities and infrastructure and community enhancement. Ujar Datuk Sebastian Ting lagi, Sarawak berhasrat untuk menjadi destinasi ekopelancongan dan acara perniagaan utama didorong oleh komuniti yang diperkasakan dalam pemeliharaan warisan, budaya dan biodiversiti selain menggalakkan pelaburan dan pembangunan dalam sektor pelancongan melalui tindakan yang bertanggungjawab. Selanjutnya di Limbang, program Youth Entrepreneur Set-up Yes yang diadakan di Limbang baru-baru ini merupakan portfolio baharu untuk pembangunan usahawan dalam merangka dan mempergiatkan program pembangunan serta kemahiran usahawan dalam kalangan belia. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar Kedua Malaysia, Datuk Hasbi Habibullah berkata, beliau yakin kementeriannya akan terus komited dalam menyediakan lebih banyak program keusahawanan sebagai platform kepada para usahawan belia sama ada di kalangan belia informal maupun usahawan belia mikro. Katanya sambutan program kali ini sangat baik dengan kira-kira 350 belia telah mendaftar untuk hadir bagi merebut peluang menjadi seorang usahawan. Untuk rekod, pembangunan keusahawanan merupakan satu komponen penting dan strategik dalam memacu Sarawak untuk mencapai status negeri maju pada tahun 2030.
Menurutnya, menyedari keperluan untuk pelibatan aktif belia Sarawak di dalam bidang keusahawanan, Kerajaan Sarawak telah melaksanakan strategi berpandangan jauh di dalam usaha pembangunan belia dan keusahawanan dengan mewujudkan pembangunan usahawan yang juga merupakan cabang baru kementerian dan memfokuskan kepada usahawan belia di negeri ini. Ahli Parlimen Limbang itu juga berharap program sebegini dapat dijadikan sebagai aktiviti tahunan kerana ianya signifikan dalam merealisasikan hasrat Kerajaan Sarawak untuk melahirkan dan membentuk usahawan belia Sarawak yang dinamik, berdaya saing serta berfikiran global. Manakala dikapit dengan Ahli Dewan Undangan Negeri Baleh, Nicholas Kundi Jantai meluangkan masa menghadiri program Pemimpin Bersama Rakyat bertempat di Rumah Gendang Sungai Purong pada Selasa. Dalam program itu, Nicholas Kundi telah menyumbangkan sebanyak RM18,000 kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah Jeki. Selain itu, beliau turut menyumbang sebanyak RM11,000 kepada JKKK Rumah Tajai dan RM3,000 kepada JKKK Rumah Jegai. JKKK Rumah Said pula menerima RM7,000 manakala Biro Wanitanya menerima RM3,000. Dalam ucapannya, Nicholas Kundi berkata, masalah projek jalan agensi pembangunan Ulu Rejang URDA akan diselesaikan dengan secepat mungkin. Selain itu, beliau turut menyalurkan dana projek transformasi luar bandar untuk memperbaiki siling rumah dan jeti besi selain bersetuju untuk memperbaiki pintu gerbang masuk dan tandas tetamu rumah gendang. Sementara itu, Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC Wilayah Sarawak buat julung kalinya telah menganjurkan sesi taklimat Akademi in Factory AIF kepada guru kaunselor dan pegawai pendidikan negeri Sarawak bahagian Kuching di Kompleks MPC Wilayah Sarawak Demak Laut pada Selasa. Menurut Pengarah Seksyen Pembangunan Bakat TDS MPC Muhammad Muzaffar Abdul Hamid, sesi berkenaan diadakan untuk memberi pendedahan mengenai kepentingan program pembangunan bakat atau AIF serta menarik lebih ramai belia lepasan sijil pelajaran Malaysia menyertai AIF. Jelasnya, ia adalah penting dalam memastikan Malaysia dapat melonjakkan produktiviti kepada negara agar rakyat dapat hidup dengan sejahtera dan makmur selaras dengan rancangan Malaysia ke-12. Jadi kita semua sedar sekarang apa yang berlaku sangat begitu memberi cabaran besar kepada negara. Jadi pembangunan bakat bagi kerja masa depan ataupun future workers penting. Kita perlu mengadakan banyak sesi untuk memastikan kita mampu memberikan presentasi kepada pengembangan dan pertumbuhan industri expansion and growth supaya industri dapat sustain operation dia di Malaysia. Beliau berucap demikian pada sesi tersebut yang turut dihadiri Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak Zamzaitul Akmal Hisham Ahmad. Muhammad Muzaffar memberitahu program AIF ini bertujuan memastikan peluang-peluang pekerjaan dapat diberikan terutama sektor yang berproduktiviti tinggi seperti semikonduktor, automotif, sains hayat dan teknologi perubatan serta kimia dan bahan termaju. Sehubungan itu, beliau berharap sesi taklimat itu memberikan pencerahan kepada semua pihak berkaitan pelaksanaan program AIF dalam membangunkan bakat tempatan bagi memenuhi pasaran kerja, seterusnya menyumbang kepada peningkatan pencapaian pendidikan rakyat Malaysia dan mengatasi cabaran kekurangan pekerja dalam sektor ekonomi utama negara. Inisiatif AIF merupakan kolaborasi inovatif yang berbentuk work-based program di antara pihak kerajaan dan industri bagi mengatasi masalah kekurangan pekerja di dalam industri terutamanya sektor industri produktiviti tinggi untuk meningkatkan pencapaian pendidikan tinggi rakyat Malaysia. Sekian edisi malam bersama saya Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta, salam UKAS.